Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan membincangkan tentang konsep insan dalam Islam dan peranannya dalam pembentukan modal insan yang sejahtera. Sebagai permulaan, tajuk ini mengetengahkan bagaimana penghayatan konsep insan tersebut dilihat mampu melahirkan seorang insan yang sejahtera. Konsep ini menjadi dasar kepada lahirnya seorang insan yang sejahtera. Aspek-aspek seperti ilmu, akhlak, ibadah serta sasiah perlu dititik beratkan. Penghayatan konsep insan ini dilihat menjadi suatu cara memupuk diri ke arah kesejahteraan yang berlandaskan dengan tuntutan agama. Suntikan semangat mampu diberikan kepada golongan generasi muda melalui pembangunan modal insan dan dilihat akan membuahkan hasil apabila setiap aspek dititik beratkan. Justru konsep ini mampu melahirkan sebuah masyarakat yang berilmu di samping mengetengahkan aspek-aspek penting dalam membina sasiah diri yang selari dengan konsep insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Haikal Arif bin Alim Amirah dan saya akan membicarakan tentang konsep insan, iaitu isi kajian kami yang pertama. Dan dalam konsep insan ni kita dapat melihatlah definisi insan. Apakah itu insan? Yang pertama sekali, insan ini boleh didefinisikan sebagai manusia lah, kita lah. Dan menurut Khan Sahib Kajakan pada tahun 1993, beliau menyatakan bahawa perkataan insan itu berasal daripada perkataan uns yang bermaksud cinta. Dan namun menurut pandangan ahli falsafah Islam, perkataan insan itu berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu an-nas, yang bermaksud manusia yang pelupa. Jadi kerana apa pelupa tu? Dan ahli falsafah Islam ni dia menerangkan lagi kerana kejadian awal dan akhir hidup manusia ini pelupa, dia terlupa. Dan dalam kamus Dewan edisi keempat ada menerangkan bahawa manusia ini, insan itu, manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna, tetapi manusia tidak akan pernah lari daripada kekhilafan. Itulah maksud dalam Dewan edisi keempat, Dewan, kamus Dewan. Jadi kita akan melihatlah dengan lebih detail insan ini menurut Al-Quran pula. Okey, menurut Al-Quran, insan menurut Al-Quran, Allah ceritakan dalam Al-Quran perkataan An-Nas banyak kali dalam Al-Quran, yang bermaksud ia merujuk kepada manusia dan jiwa dan raganya. Manusia bukan sahaja jasad, malah rohani, jiwa dan raganya. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, dan kemudian Allah menjadikan daripada itu pasangannya, dan juga yang membiakkan dari keduanya, menghasilkan zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu minta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan kaum kerabat, kerana semuanya Allah sentiasa memerhati kamu." Surah An-Nisa ayat 1. Dan Allah menerangkan dalam surah An-Nisa tu ayat 1 tu Allah menyebut tentang manusia, insan, di mana perkataan An-Nas yang merujuk kepada manusia. Tambahan pula Allah berfirman dalam ayat itu, Allah menyebut tentang asal penciptaan manusia yang bermula dengan penciptaan Nabi Adam AS dan Siti Hawa AS, lalu menghasilkan zuriat keturunan yang ramai, seperti kita ni lah. Dan Allah juga perintahkan manusia untuk bertakwa, memelihara hubungan silaturahim antara satu sama lain. Jadi kita lihat seterusnya kepada insan kamil. Apakah itu insan kamil? Insan kamil ni ialah manusia yang sempurna ataupun manusia yang hidupnya sempurna.
kerana apa manusia itu sempurna? Kerana manusia ini berbeza dengan makhluk lain. Manusia dikurniakan akal dan fikiran untuk berfikir, mengetahui yang mana baik, yang mana buruk. Tetapi dengan makhluk lain, contohnya haiwan. Haiwan hanya mempunyai otak dan naluri. Mereka hidup berlandaskan naluri haiwan, macam itulah. Jadi insan kamil ni dalam insan kamil ada tokoh insan kamil. Seperti menurut ajaran agama Islam, ramai ulama bersepakat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tokoh insan kamil kerana baginda mempunyai sifat akhlak yang terpuji, dakwah baginda yang bagus, strategi peperangan yang baik, dan macam-macam lagi lah. Jadi menurut sepakat ulama, baginda lah tokoh insan kamil. Dan untuk mencapai insan kamil ni, manusia perlulah mencontohi sifat-sifat baginda lah, seperti mengamalkan sifat yang terpuji dan meninggalkan perkara yang keji. Yang puji ni apa? Terpuji ni mahmudah, sifat yang terpuji. Yang buruk ialah mazmumah. Jadi untuk melahirkan insan kamil dan melahirkan modal insan yang sejahtera, kita perlulah mengamalkan sifat-sifat tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isi yang seterusnya, di mana saya akan menjelaskan tentang tujuan penciptaan insan itu sendiri. Di sini saya akan menerangkan tentang 3 perkara. Pertama ialah hakikat kejadian manusia, tujuan penciptaan manusia dan juga hala tuju seseorang insan itu di muka bumi ini. Kita akan mulakan dengan hakikat kejadian manusia. Dan sebagaimana yang kita ketahui, manusia ni terdiri daripada kombinasi rohani dan juga fizikal. Fizikal manusia ataupun jasad, iaitu badan manusia, terdiri daripada berjuta-juta saraf, beratus-ratus tulang dan juga berpuluh-puluh organ. Dalam badan manusia juga terdapat pelbagai sistem yang membantu kita untuk kekal sihat, seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem penyahtinjaan dan pelbagai lagi sistem. Manakala roh pula adalah sesuatu perkara yang gaib, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa untuk meniupkan roh ke badan manusia dan menghidupkannya sebelum dilahirkan ke bumi. Seterusnya, dalam surah Al-Fatih ayat yang ke-11 telah menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia daripada tanah dan juga setitis air mani. Allah telah menciptakan setiap manusia sempurna daripada tanah dan kemudian barulah meniupkan roh kepada jasad manusia itu sebelum dilahirkan ke bumi. Manakala kejadian manusia daripada setitis air mani pula bermula dengan perkembangan air mani menjadi segumpal darah dan kemudian menjadi segumpal daging dan kemudian menjadi tulang belulang, dan tulang tersebut disatukan dengan daging sehinggalah terciptanya tubuh badan seorang manusia. Oleh yang demikian, manusia yang diciptakan oleh Allah adalah sangat sempurna daripada setiap aspek dan tiada kurangnya mereka di sisi Allah. Sebagaimana yang telah diceritakan tentang kesempurnaan manusia itu di dalam surah As-Sajdah ayat ke-7, manusia diciptakan di bumi ini dengan penuh kesempurnaan. Akhir sekali, hati, akal dan nafsu. Ini merupakan 3 elemen yang setiap manusia ada dalam diri mereka. Ia sangatlah penting untuk seseorang individu itu mempunyai keseimbangan dalam 3 elemen ini untuk mengawal diri serta perbuatan yang mereka lakukan. Insan yang sejahtera perlulah ada pegangan yang kukuh dan iman yang kuat untuk mengawal diri mereka daripada melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga terus gigih melakukan tanggungjawab mereka sebagai umat insan di muka bumi ini. Seterusnya, kita sambung dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini, di mana manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan juga untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Beribadah. Apa itu ibadah? Jadi, beribadah adalah satu proses di mana kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah dengan mengikuti segala arahannya, melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ibadah boleh terbagi kepada 2, iaitu ibadah fardu dan juga ibadah sunat. Ibadah fardu sebagai contoh ialah melakukan solat 5 waktu sehari semalam,
berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan juga mengerjakan haji dan umrah. Manakala ibadah sunat ialah ibadah lain yang manusia perlu lakukan dalam menjalani kehidupan harian seperti bekerja, belajar, berzikir, solat tahajud dan juga sedekah. Ibadah ini sangatlah berfaedah dan semestinya akan mendapat ganjaran pahala kepada sesiapa yang melakukannya. Seterusnya, tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Dengan adanya pegangan agama yang kuat serta akal fikiran yang baik, dapatlah seseorang khalifah itu memimpin dengan baik. Sesungguhnya untuk menjadi seorang khalifah, mereka perlulah ada sikap kepimpinan diri yang tinggi dan perlulah memegang tanggungjawab yang besar. Dan pemimpin yang baik akan membawa kerajaannya ke arah kejayaan. Dan akhir sekali, hala tuju umat Islam. Setiap manusia mempunyai definisi kejayaan mereka yang tersendiri. Walaupun kita sedia maklum bahawa manusia ini dibuat daripada sumber yang sama iaitu tanah, tetapi mereka mempunyai sikap serta pendirian mereka yang berbeza. Sikap dan pendirian yang pelbagai inilah yang menjadikan manusia ini unik serta mempunyai pendirian serta kemampuan mereka yang tersendiri. Sebagai contoh, mungkin definisi kejayaan bagi seseorang individu itu boleh menjadi untuk memperolehi kekayaan dari segi harta benda ataupun untuk mempunyai kebahagiaan hidup dengan kelengkapan yang serba cukup ataupun untuk memperolehi kesihatan yang baik di usia yang tua. Tetapi, jika kita ikut betul-betul pegangan agama kita sepatutnya sedar bahawa matlamat dan tujuan utama kita hidup di bumi ini adalah untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan sempurna kepada Allah serta kita beribadah kepadanya untuk mencari bekalan kita supaya satu hari nanti kita dapat masuk ke dalam syurga. Manusia hidup adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mematuhi perintahnya dan menjauhkan diri daripada melakukan segala larangannya, selaras dengan ungkapan amal makruf nahi munkar. Umat Islam sepatutnya sedar bahawa dunia ini adalah satu fasa yang sementara dan di syurga nanti adalah tempat kita untuk selamanya. Seperti mana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-133, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan dapatkanlah syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Seterusnya ialah isi yang kedua, iaitu peranan insan sebagai khalifah. Apakah itu khalifah? Khalifah ini merujuk kepada seorang pemimpin. Pemimpin ummah, pemimpin manusia, pemimpin negara dan sebagainya. Dan khalifah juga disebut dalam Al-Quran merujuk kepada manusia. Maka kita juga seorang khalifah. Kita juga diciptakan di atas bumi ini sebagai khalifah. Jadi kita nak lihat dengan lebih jelas apakah itu khalifah. Khalifah ni dari sudut bahasa ialah bermaksud pemimpin yang teragung. Dan selain itu khalifah juga merupakan pemimpin pengganti Rasulullah SAW, seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan seperti itulah. Dan khalifah juga digelar dengan pelbagai gelaran, antaranya Amirul Mukminin, antaranya Khalifah Rasulullah sebagai pengganti utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu khalifah yang akan membuat bencana, akan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan? Padahal malaikat sentiasa memuji, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu ketahui. Allah lebih mengetahui apa yang malaikat ketahui. Dan dalam kalam tersebut menjelaskan bahawa Allah menciptakan manusia ini di muka bumi sebagai khalifah untuk menjadi pemimpin yang mengabdikan diri kepadanya, memelihara alam sekitar, menjaga makhluk sejagat, memelihara hubungan baik antara satu sama lain. Dan seterusnya, untuk sebagai khalifah ni, apa yang insan kena lakukan? Yang pertama ialah mengamalkan amar makruf nahi munkar. Amar makruf ni bermaksud mengajak kepada kebaikan. Nahi munkar pula mencegah kemungkaran.
Jadi khalifah itu perlu menerapkan sifat amar makruf nahi munkar supaya khalifah tersebut dapat diikuti, dapat dicontohi serta melahirkan ramai insan yang sejahtera. Dan seterusnya kita lihat yang kedua ialah menjaga. Khalifah itu perlu menjaga agama, masyarakat dan negara. Sebagai pemimpin manusia, khalifah itu perlu menjalankan tanggungjawab yang besar kerana beliau dilantik oleh pelbagai pihak. Beliau dipercayai untuk memimpin negara. Sehubungan dengan itu, khalifah perlu menjalankan pentadbiran yang mengikut syariat Islam, yakni berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Jadi sebagai contoh kita dapat lihat Nabi Muhammad SAW menjaga negara dengan membuat perjanjian ataupun perlembagaan Piagam Madinah, dan melalui perlembagaan tersebut Madinah berkembang menjadi ekonomi Madinah berkembang. Tiada rasuah, tiada riba dan sebagainya. Dicontohi, dicemburui oleh negara-negara lain. Sebagai itulah kita kena mencontohi apa yang Nabi buat. Dan seterusnya ialah memakmurkan bumi. Khalifah itu perlu memakmurkan bumi. Allah juga memerintahkan makhluk khalifah ini untuk memelihara bumi, kerana bumi juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Jadi sebagai manusia yang digunakan akal fikiran, kita perlulah menjaga kemakmuran bumi dengan memelihara alam sekitar dan tidak melakukan sebarang kerosakan ataupun menindas makhluk yang lain. Kerana memakmurkan bumi ini perkara yang asas lah, ataupun common sense. Jadi kita perlulah mengikut perintah Allah untuk memakmurkan bumi sebagai khalifah. Dengan mengamalkan tiga perkara tersebut, insya-Allah kita akan melahirkan ramai modal insan yang sejahtera. Seterusnya adalah penghayatan konsep insan dalam pembentukan masyarakat yang sejahtera. Di sini saya telah memperincikan 3 elemen yang paling penting dalam usaha kita untuk membentuk masyarakat yang sejahtera. Elemen yang pertama adalah akidah. Akidah ini merupakan suatu elemen penting dalam pembentukan masyarakat yang sejahtera. Ia merupakan asas kepada syiar agama Islam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, akidah merupakan ar-rukun agama yang menjadi asas kepada keimanan yang diyakini. Dalam konteks pembentukan masyarakat yang sejahtera, akidah dan kepercayaan individu ini adalah perlu berpandukan syiar agama masing-masing supaya suasana harmonis dan murni dapat diwujudkan. Kepercayaan dan keimanan insan terhadap perkara-perkara gaib seperti malaikat, kitab dan rukun iman yang lainnya adalah perlu untuk membangunkan dan mendidik akidah dalam diri dalam usaha kita untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Selain daripada itu, ilmu tauhid merupakan suatu ilmu yang utama dalam mendidik akidah kita. Ia merupakan komponen utama untuk menyelamatkan dan mendidik akidah kita daripada terpesong. Hal ini demikian kerana ilmu tauhid menjadi satu penanda aras bagi mengesahkan kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ia menolak penyembahan dan pengabdian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya elemen kedua iaitu ibadah. Ibadah ini merupakan suatu cara seseorang insan itu memanifestasikan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan suatu cara yang mampu mempengaruhi masyarakat dengan mempamerkan disiplin dalam beragama dan menjadi ikon agama Islam di mata masyarakat. Sebagai contoh aktiviti solat berjemaah. Aktiviti solat berjemaah ini telah berjaya membuka mata masyarakat yang bukan Islam dalam melihat agama Islam ini merupakan suatu agama yang mementingkan disiplin dan kesatuan dalam beramal. Secara tidak langsung, perkara ini telah berjaya membuatkan usaha kita dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Ibadah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu ibadah umum dan juga ibadah khusus. Ibadah umum adalah seperti bersedekah, menolong kedua ibu bapa dan berbuat baik kepada masyarakat. Manakala ibadah khusus pula adalah seperti menunaikan solat fardu 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi mereka mampuan.
Sabda Nabi SAW, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika baik daging tersebut, maka baiklah seluruh anggotanya. Namun jika seandainya daging itu tidak baik, maka tidak baiklah seluruh anggotanya. Daging yang dimaksudkan itu adalah hati. Riwayat Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Tuntasnya kita dapat tahu bahawa hati ini merupakan sebuah anggota yang mampu menjadikan seorang insan itu baik seluruhnya. Seterusnya mampu menghayati konsep insan dalam membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera. Seterusnya elemen yang ketiga iaitu rohani dan akhlak. Rohani ini berkait rapat dengan hubungan antara insan dan juga penciptanya yang Maha Esa. Salah satu cara untuk memupuk rohani adalah menunaikan kewajipan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Justru akhlak dapat dibentuk selari dengan tuntutan agama. Rohani juga dapat dipupuk melalui pemeliharaan diri daripada perkara-perkara mungkar. Perkara-perkara mahmudah seperti sabar, syukur dan juga ikhlas dilihat dapat melatih diri kita untuk menyetujui konsep kerohanian dalam diri. Akhlak juga dapat dipupuk melalui pendidikan yang berteraskan aktiviti ke arah pembentukan akhlak dan jati diri yang baik. Akhlak seseorang itu dapat dilihat hasil daripada apa yang ada di dalamnya. Jika baik dalamannya, maka baiklah jua akhlaknya. Dalaman seorang insan itu mampu mencorakkan bagaimana akhlaknya di luar dan bagaimana penglihatan dan pemahamannya terhadap sesuatu perkara. Dalam konteks masyarakat yang sejahtera, rohani dan akhlak mampu memupuk masyarakat ke arah masyarakat yang sejahtera. Melalui pemantapan rohani yang baik, selain memupuk akhlak yang terpuji dalam diri.